آله الكرام. شوهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kata sallallahu alaihi wasallam syahdan, adalah wujud yang lain daripada Ta'ala itu fana di bawah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila fana, ya, bila tepat musyahadah qalbi dia dengan Ta'ala, tepat pandangan dia, maka akan berlakulah benda itu. Kalau qalbi dia tak tepat menghadap Tuhan, ketika dia tak akan berlaku fana lagi. Ya. Sebab kan ada kata apa? Anta ma'al aqwan malam tusyahid al-muqawwin. Anta ma'al aqwan. Engkau bersama makhluk lagi selama hati kamu tidak syuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kalau sekali hati dia syuhud kepada Tuhan, ketika itu maknanya berlakulah perkara ini. Panak dengan mana anta berdua azamatillah, bahawa terserlah dalam cermin qalbi dia kebesaran dan keagungan Tuhannya sahaja. Habis. Adalah wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu fana ya di bawah wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala wujud mutlak. Wujud lain dipanggil muqayyad. Wujud lain mana wujud yang dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wujud dia terikat dengan Tuhannya. Ya. Maka tiadalah yang maujud, hanya Allah Ta'ala jua. Jaga ni, wujud sini, wujud apa dia nak ni, wujud yang hakiki. Ya, jangan bukan sembarang wujud. Kan jadi macam tok ayah tu lah. Tak ada yang wujud. Yang wujud tu dia, kan kita wujud. Kita lah dia kata. Kita pula Tuhan kita habis sesat dan ya. Wujud yang dikendaki sini ialah wujud yang hakiki, wujud yang zati. Maka tidak ada yang bersifat wujud sedemikian melainkan dia sahaja. Atau dipanggil wujud ala sabilil istiqlal, wujud di atas jalan terasing. Wujud Allah terasing daripada yang lain. Dia tidak ditambat, dia tidak diikat dengan yang satu. Adapun wujud yang lain semua terikat dengan dia. Adalah wujud yang lain daripada Ta'ala itu fana, mana binasa, di bawah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiadalah yang maujud, hanya Allah Ta'ala jua. Tiada yang maujud, hanya Allah Ta'ala jua. Dan wujud Adam ini dipanggil mazhar wujud Allah Ta'ala juga. Wujud alam ini mazhar, apa nama mazhar? Mahaluz zuhur, tempat zahir sekalian alam. Tempat zahir orang panggil apa? Cermin, mir'ah. Ya. Cermin itu adalah tempat zahir. Wajah kita akan nampak situ. Begitu dalam cermin alam ni, dia akan nampak kewujudan Allah Ta'ala. Maka kalau lihat makhluk tak perasan wujud Tuhan tu berat. Cermin dia tu kelam ni, gelap. Kemudian dibuat misal oleh arif billah, dibuat misal oleh para arifin billah, kerana menghampirkan kepada faham dia jaga tu. Bukan hakikat, ya, bukan hakikat. Hakikat tak sama. Dia wajib wujud, kita mungkin wujud. Misalnya seperti laut dan ombak. Laut dan ombak dan buih.
laut, ombak, buih. Maka laut dan ombak dan buih itu mazhar air juga. Ya, bila orang sebut ombak, kita tahu itu adalah air. Bila orang sebut laut, ia adalah air. Bila orang sebut buih, orang tahu dia air. Maknanya itu dipanggil mazhar bagi wujudul ma'. Mazhar bagi wujud air. Dan tatkala zahir itu dengan rupa bergerak-gerak. Air tu, bila air tu bergerak, orang panggil ombak. Maka jadi daripada ni tu ombak nama dia, dan buih. Dan tatkala air tu luas, orang panggil laut. Walhasil semua tu adalah air. Tetapi sekalian itu hakikatnya apa? Air juga. Jangan silap faham ni. Hakikat itulah air. Ya, semua datang dari Allah. Ya, hakikatnya semua tu Allah itu. Wah. Betul, kita lah Allah, dia kata. Habis jawab dia, Muhammad itu Allah, insan itu Allah. Lain dah semua Allah, tak payah semayang. Kapi menongging. Banyak sesat jalan ni. Macam Muhammad tu dia, tidak lain dia. Tempat mazhar ni Muhammad tu dia lah tu. Macam-macam tuan-tuan. Dia mengaku Muhammad pula Tuhan ni dia. Macam-macam ajaran akhir zaman ni. Tiada mawujud pada sekalian itu, hanya air je. Ya, meliputi wujud air itu pada laut, ombak, buih. Kerana jikalau air itu tiada bergerak dan tiada tempat luas, nasaya tidaklah baginya ombak dalam gelas. Dan gelas ni tak panggil laut. Ya? Dan gelas ni tak panggil ombak. Maka kembalilah ia kepada air semata-mata. Dan hilanglah ombak dan buih di laut pada ketiga itu. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala meliputi wujudnya pada segala alam. Mana segala alam ini kewujudan dia ya adalah dalam kuasa besar Tuhan, meliputi ya. Mana asal dari dia, dengan dia, kepada dia balik habis. Semua dia. Kan tadilah ombak dia lah air. Ya, laut dia lah air lah. Itu maknanya. Ya. Bila suasana dia banyak itu panggil laut, sebenarnya panggil ombak. Hakikat dia semua adalah datang daripada air. Awakan. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala itu meliputi wujudnya pada segala alam ini. Kerana alam ini tiada mawujud, hanyalah ia juga. Kerana alam ini tiada mawujud. Ini orang Wahabi marah, Ibn Taymiyah pun marah. Alam ini tak ada mawujud. Ini nampak ada mawujud ni. Ya, terang nampak ada mawujud. Mawujud di sini mawujud apa? Tenang. Bukan mawujud sebarang, bukan mawujud biasa ni. Wujud alal sabil istiqlal. Wujud di atas jalan terasing. Wujud yang sebenar-benar. Itu yang kita kendaki ni. Apa wujud yang sebenar-benar? Wujud yang tidak diikat oleh sesiapa. Kalau wujud yang diikat oleh orang lain, itu bukan wujud sebenar. Siapa yang diikat? Semua makhluk. Yang mengikat siapa? Dia. Wallah. Ada kita, tak ada kita, mati kita, sakit, itu semua dia taksis siap pada azal. Ya, maka wujud yang macam ni kita tak nak pakai. Ulama sufi tak pakai wujud ni, ibarat bayang saja. Ibarat bayangan. Wujud yang sebenar tu, dia yang mengawal, bukan dia dikawan. Dia yang menjadi, bukan dia yang dijadi. Ya, dia yang menghapuskan, dia tidak akan terhapus. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala itu meliputi wujudnya itu
pada segala alam ini. Sebab apa? Kerana alam ini tiada maujud. Tiada maujud ai hakikatan, pada hakikat, kena kait. Tiada wujud ai hakikatan. Adapun majazan, sandar nampak macam bayang lah, nampak bayang. Tapi sekiranya hakikat, ada ni macam tak ada. Sebab tu orang tak kira. Sebab orang tak kira, sebab wujud bayang adalah wujud yang terikat oleh tuan bayang tadi. Dan alam sekalian ini fana bila tu pada wujud Allah Ta'ala. Maknanya sekalian alam ni kewujudan dia tenggelam, lenyap apabila dibukakan kalbi kita syuhud akan wujud Allah Ta'ala. Bila pandang yang besar, yang lain habis hilang. Pandang kepada asli, maka yang forok tu akan habis. Pandang pada yang mutlak, yang muqayyad akan hilang. Selagi muqayyad tidak hilang, bermakna pandangan pada mutlak belum sempurna. Itu maksudnya. Sekalian itu fana, tiada. Pada mana tu? Pada wujud Allah Ta'ala. Mana dia tepat memandang kehebatan Allah Ta'ala, kewujudan yang zati, maka yang lain semua tenggelam. Itu maksudnya. Ini semua benda apa yang azwaq, rasa, keperasaan kalbi kita dengan kewujudan yang mutlak. Sebab benda ni bila cerita sekadar ni, kena dapat dia rasa dia kena buang rasa dengan makhluk. Bila keperasaan hati makhluk tak ada, nampak dia kan Allah wala syai'a ma'ah, tak ada Ta'ala, tak ada serta dengan dia satu pun. Kita jelas nampak. Seperti mana firman-Nya, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Bermula Allah Ta'ala itu meliputi ia bagi tiap-tiap sesuatu. Mana semua makhluk dalam genggaman kuasa dia. Semua makhluk tidak lepas daripada dia. Muhit, meratai. Tidak ada satu yang terlepas. Itulah kehebatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Dia meliputi, kuasa dia meliputi, iradat dia meliputi, ilmu dia meliputi pada sekalian makhluk. Tidak ada satu yang terlepas. Sebab kita dari dia. Dari dia mana? Daripada kejadian dia, bukan daripada zat dia. Kalau kata dia daripada Tuhan, kita daripada dia, kita lah Tuhan kita. Oh, kacau kerja. Sebab apa kita bukan Tuhan? Sebab kita dijadi. Benda yang dijadi tu bukan Tuhan. Tu keadaan dia. Sebab bila benda yang dijadi, bermakna kewujudan dia baru datang. Asal dia tak ada. Bila tak ada, itu bukan Tuhan. Asal dia tak ada. Dia kata Tuhan ada dia sedia kala. Dia tidak pernah bertemu dengan ketiadaan. Itu wujud yang hakiki. Dan tidak ada yang sedemikian melainkan Allah Ta'ala sahaja, tunggal. Dia yang mentadbir, dia yang menjadi, dia yang menentu, dia segala-galanya. Habis. Bermula murad dengan meliputi, muhit. Kata Syekhuna al-alim al-lama, alim yang berilmu, al-lama yang lampau alim. Dia itu al-lama. Kuna al-arif lah, yang arif billah, mana semua lain wali besar. Maulana Syekh Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz Al-Maghribi Al-Umari radhiyallahu anhu. Dengan apa dia kata sini? Meliputi dengan zat. Dia nak cerita sini, meliputi dengan zat yang melazimkan baginya sifat pada ma'ani yang tersebut. Itu kerana Allah SWT itu nama bagi zat. Allah itu dipanggil ismun, bagi nama bagi siapa? Bagi zat. Ismun li zatil wajibul wujud, bagi zat yang wajib ada. Itu nama bagi zat yang wajib ada, Allah, yang bagi wujud. Zat yang wajib. Wajib apa sini? Wajib akal. Mana akal tak terima, tak ada kewujudan dia. Tak ada Tuhan akan tak terima. Kalau ada kita, bukan wajib, harus. Mana ada pun akan terima, tak ada pun akan terima. Sebab asal kita tak ada. Nama bagi zat yang wajib, wajib al-wujud, yang mempunyai segala sifat kepujian
dan kesempurnaan. Ya, bukannya murad dengan meliputi itu dengan ilmu faqat. Itu pandangan ni. Bukan meliputi sekadar ilmu saja. Ya, terpelbakan dengan zat. Cara dia serah ke Tuhan. Apa dimaksudkan ihatah, meratai? Seperti sangka kebanyakan ulama zahir yang terdinding mereka daripada mengenal zat dengan sifat, dengan seumpama pengenalan. Itulah dia kata, intaha bi kalam dia. Mana dia mengetahui dengan meliputi dengan zat, cara meliputi, cara yang layak dengan kebesaran dia. Ya, serah kepada Allah Ta'ala bila main dengan dia, atau cara maknanya dalam proses yang amat yang hebat. Tidak ada jalan kesempurnaan dengan makhluk. Dan lagi firman Allah Ta'ala, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Artinya bagi Allah Ta'ala tu masyriq dan maghrib. Masyriq ay mahalus syuruk, maghrib mahalul ghurub. Itu makna dia. Sebab tu dipanggil ismu makanin, isim makan. Apa isim makan? Isim nama, makan tempat. Ya, mana masyriq mahal, mahalus syuruk, tempat matahari terbit. Kalau kita mana? Timur. Maghrib mahalul ghurub, tempat matahari terbenam. Kalau kita mana? Barat. Itu maksudnya. Jadi bagi Allah timur, barat dan segala-galanya. Itu dipanggil apa? Lamlik tamlik. Wala ta'ala memiliki. Itu meratai. Kemudian fa aina ma tuwallu, barang mana saja kamu hadap, fasamma wajhullah, maka di sana wajah Allah. Ni pun jaga ni. Sana wajah, sini wajah, ada berapa juta wajah ni. Wajhullah dengan mana? Wajhut tajalliyat, wajah pentajalian. Ya, seorang tu dia tengok kita, pakcik tengok kau, nampak bapak engkau lagi. Bapak dia pun meninggal, kawan baik. Pakcik dengan bapak kita, dia, aku nampak bapak engkau ni dekat, aku memandang muka engkau. Aku pandang muka engkau, nampak bapak engkau. Adakah bapak ini nampak sama muka kita? Itu dipanggil wajhut tajalli. Jadi kita ni sebagai tempat, ya, orang itu memandang ayah kita. Itu ni. Dia tengok pula dekat motor bapak dia, aku tengok motor, nampak bapak engkau. Aku tengok buku dia ni, nampak dia. Aku tengok dia, nampak dia. Tapi yang tengok bini dia kan, nampak bini pula kan. Jadi maknanya apa benda yang ada alaqah dengan orang tu, dipanggil tu apa dipanggil? Mahallut tajalli, tempat tajalli. Wajah tajalli dengan mana wajhut tajalliyat, tempat penyataan. Sebab dia kata di mana saja kita berada, depan, belakang, kiri, kanan, supaya terbuka. Itu dipanggil nur, yang diminta oleh Nabi SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fil basari nuran wa fi lisani nuran wa fi amami nuran, ya, wa fi khalfi nuran wa fi shimal nuran wa fi yamin nuran wa min tahti nuran faja'al li, besarkan nur bagi aku. Kita minta Allah jadikan daripada kalbi aku nur, mata aku ada nur, telinga aku nur, depan belakang semua nur. Hadis sahih. Nur tu makna apa? Terbuka, terang. Itulah tadi bila terbuka dia itu nur. Apa makna nur? Quwwatul yakin allazi yusmiru halawatul iman wa halawatul ma'rifah. Itu sengaja daripada tafsir nur dia ulama tafsirkan. Nur pada quwwatul yakin, kekuatan yakin yang cukup kuat. Yakin ni, iman tu dah kuat, yakin lagi kuat. Yakin bil mukasyafah, bil muayyanah, bil musyahadah. Yakin mana kekuatan yakin yang tuan jempak tu. Ibarat penyuruh nur. Jadi kita berjalan di mana saja, kita akan rasakan tajalli, pentajalian Allah, terang. Ya. Bila terang lagi bersuluh, dia tengok kita pula, dia pelik. Kaifa yahjubu syai'un ya wa huwa azhar. Macam mana kau terhijab tak perasan Tuhan, sedangkan lebih terang. Dia yang mengadakan, dia yang tunggal wahid,
laisa ma'ahu syai', tak ada satu serta tunggal. Tengah-tengah padang luar tu terpacak tinggi tiang sebatang je, tak nampak juga. Kalau ada 1000 batang mungkin samar, mana satu dia terang. Itu maksud dia. Dia maksud dia aulia cakap ini dengan sebab apa? Dia sedang mengalami musyahadah ke Tuhan. Ya, bagi mereka macam kita yang jarang dapat musyahadah kerana lalai banyak, itu yang tak dapat tangkap. Ya, walhasil dia pengenalan kita nak, kemudian tak dapat melainkan kena riyadhah wal mujahadah. Ya, dia minta bantuan daripada Allah Ta'ala, insya-Allah dia akan buka. Fasamma wajhullah, di sana di mana kita ada wajhullah, ay wajhut tajalliyat, wajah pentajalian kepada kebesaran Tuhan. Mana semua makhluk keliling ni seolah berkata Allahumma wujud yattasif bisifatil kamalat. Lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Seolah semua makhluk ni berkata Allah maujud, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kalau tidak demikian, kita semua pun takkan ada. Itu maksudnya. Ya, itu terang. Habis. Ingat kita mulahazahkan sentiasa pandang mereka. Lagi dekat, lagi terang makrifat dengan Tuhan. Allah Allah. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini murakabah ma'iyah. Yang tadi murakabah ahadiyah. Kita murakabahkan akan apa? Ketunggalan Allah Ta'ala. Ahad. Kan Allah wala syai' ma'ah. Ya, bila kita pandang pada makhluk, kita nampak di sana ada nyawa zat yang maha hebat, yang dia merupakan tunggal. Tidak ada satu zat pun boleh menyamai dia. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Ta'ala serta. Jaga ni ma'iyah ni, dia panggil murakabah ma'iyah. Kita memurakabah, memfokuskan kesertaan Allah dengan segala makhluk, dengan kesertaan yang layak bagi dia, bukan macam serta makhluk tak. Ya. Ini sifat Allah ni ma'iyah, sifat dia. Ada pun kita tak boleh. Kita tak boleh berganding dengan Tuhan. Ini Tuhan makna. Maka itu makna dia lain. Bukan ma'iyah macam kita faham sebelah kita, bukan. Dan itulah Allah Ta'ala serta kamu barang di mana ada kamu. Murad dengan berserta itu pun dengan zat jua yang melazimkan baginya sifat pada makna fana. Ya. Mana bila lenyap yang lain, dia rasa kesertaan dia yang bukan sama dengan kesertaan makhluk. Bagi benda ni, fahaman ialah kurniaan dia, Tuhan. Dia akan faham benda. Maka tiadalah yang mawujud itu hanya Allah Ta'ala juga. Bila serta ma'iyah dengan Tuhan, yang lain tenggelam, Tuhan. Keperasanan yang subur betul kepada kalbi tentang dia mematikan pandangan lain, lenyap. Maka barang di mana ada wujud itu adalah Allah Ta'ala, itu mengkiamkan dia. Mana apa sahaja yang kita pandang, maka Allah Ta'ala mengkiamkan. Apa makna kiam? Dia yang mengurus. Ya, Allahu yudabbiru samawati wal ardh, ayat Quran terang. Dia mendirikan, mengawal, menjaga segala sesuatu. Ya. Maka tiada yang mawujud itu hanyalah Allah Ta'ala jua. Maka barang siapa, maka barang di mana ada wujud itu, adalah Allah Ta'ala itu mengkiamkan dia. Dia yang mengawal, menjaga. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani qaddasallahu sirrah dalam Al-Yawaqid wal Jawahir, barang siapa mengatakan ma'iyatullah akan makhluknya dengan sifatnya, faqat maka lazimlah dengan katanya itu, ya, dipanggil infiqar, bercerai. Mana dia tadi baca bercerai, tidak dapat hubungan, tidak dibuka akan rahsia. Allah Allah. Itu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani pada Samsirah.
dalam ya wakil al-jahir, barang siapa mengatakan ma'iyatullah, kesertaan ma'iyah Allah dalam ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu, ya, akan makhluknya itu dengan sifat saja. Dia serta apa, dengan apa serta? Ilmunya, iradatnya, serta sifat. Tak masuk dengan zat. Dia bagi zat, maka itulah, ya, adab yang amat mana tadi? Demikian itu adalah mustahil, ya, sebab sifat dengan zat tak berubah, dia tak apa-apa, tak berpisah. Tetapi barang siapa yang mengatakan bahawasanya yang ma'iyah itu kembali bagi sifat jua, tiada bagi zat, maka itulah, ya, adab amat sempurna. Dan jikalau ada sifat Allah itu tiada boleh bercerai dengan zatnya sekalipun. Intaha kalam dia. Kalam sopi tinggi-tinggi ni. Ayo. Syahadan. Bermula wujudullah Ta'ala itu zat yang bukan ia jisim, bukan dia bertubuh macam kita bertempat tak, macam benda tak, dan bukanlah arat, mana sifat baru. Lepas arat umum, lepas arat ni khas. Sebut arat mana sifat baru, maklum. Kalau sebut mana sifat, itu istirak, dua makna. Arat khas, ya. Dan bukan arat, mana sifat, dan bukan ia ittihad, mana bersatu, bukan, dan bukan ia hulul, mana bertempat. Ya, Allah Ta'ala ni bukan dia bersatu, ittihad dengan kita, bukan. Kita lain hakikat, kita baru makhluk. Dia sani pencipta. Dan bukan hulul, yang ni bertempat, aras ke dia, kan? Tu kan. Ni tak ada tempat lain pula, Tuhan duduk atas aras pula, macam ni. Semua pendapat-pendapat yang telah menyalahi akan sunnah ikut kepala dia. Dan tiada ia berjihad, tiada ia berpihak. Dia bukan pihak kanan depan belakang tak, tu semua pihak baharu dia. Dan tiada baginya jihad kerana bahawasanya ia tiada terhad, tiada berhad, dan tiada terhingga, dan tiada baharu, dan melainkan adalah ia dengan tiada satu, seperti firman-Nya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi seperti Allah Ta'ala sesuatu pun ada. Dan dia yang amat mendengar, lagi amat melihat. Itulah zat Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha sempurna. Habis. Dan lagi tiada yang bersahabat, dan tiadalah yang beranak. Tiada ia makna diperanakkan, mana dia Allah Ta'ala tiada ia bersahabat, makna saya serupa dengan lain, tak ada. Allah, dia tunggal, kan Allah laisa wa laysa ma'hu syai', dan tiada beranak, lam yalid wa lam yulad, dan tidak ada peranakkan, dan esa tiada sekutu. Ya, dia tunggal, tidak ada benda yang boleh menyaingi Allah Ta'ala, sebab dia zat yang maha sempurna. Dan berkendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya, itu mana ketuhanan semua. Dan firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, bermula Allah Ta'ala itu esa, ya, berlengkap ia, yakni berkendak tiap-tiap orang yang lain daripada kepadanya, dan tiada ia beranak, dan tidak ia diperanakkan. Dia tidak dibin ke siapa, dan orang lain pun tak dibin dengan dia. Dia tak layak dihubungkan dengan makhluk, dia dengan cara dia tersendiri. Tiada ada seorang yang sebangsa lagi sama. Sebab segala perbuatan, af'al dia, asma' dia, awsaf dia, tak ada jalan persamaan dan itulah kehebatan ketunggalan Allah Ta'ala dengan sifat ketuhanannya, ya.
Dan syahdan, satu lagi, manakala tahqiqlah memandangmu akan bahawasanya tiada yang maujud itu hanya Allah Ta'ala jua, dan adalah wujud sekalian alam itu dipanggil mazahir. Situ kan? Betul. Macam melompat tu kan. Kalau melompat tu ya, dia ke jumping biar sekalian itu dipanggil mazhar, cermin bagi wujud Allah Ta'ala. Maksudnya sebab nak dapat perasaan ni kena tumpu tempat suasana tu baik ada suluk pun tak. Tu buat suluk tu tujuan ni. Ya, sunyikan dia yang betul dia boleh fokus. Apa dia akan banyak terbuka. Di luar suluk ni banyak syawaril, kalau hati tak tamkin macam tu lah. Bergonggak banyak lagi. Allah, tiada wujud pada hakikat dia. Biasanya itu khayal dan waham jua. Dengan bila tu dibangsa kepada wujud Tuhan. Mana kalau dibangsa dengan wujud Tuhan, memang nampak benda ni kosong Tuhan. Lepas tu cari zikir sampai terbuka makrifat dengan dia, barulah kita kenal apa yang disebut di Tuan Pengarang. Tidak kita sebut macam ni Tuan ni, saya dapat bayang-bayang. Dia benda azwaq, rasa ya, bila kita buang rasa dengan makhluk, insyaAllah diberikan rasa dengan Tuhan. Ya, kalau dengan makhluk kita sayang nak buang ke payah ya, terikat banyak. Itu jalan sufi, jalan yang sangat hebat. Hanya senya ia khayal makhluk ni, dan waham. Ya, benda waham, benda yang tidak ada hakikat. Dengan dibangsakan kepada wujud Allah Ta'ala, dan tiada yang maujud pada hakikatnya hanyalah Allah Ta'ala jua, maka fana pada ketika itu sekalian perbuatan makhluk pada perbuatan Allah Ta'ala, lenyap. Dan asma'nya pada asma' Allah, sifatnya pada sifat Allah, zatnya pada zat Allah, lenyap. Mana tinggal dia saja ya, itu. Mana kewujudan lain dimakan, tenggelam dengan kewujudan memandang akan wujud Allah Ta'ala. Maka tiadalah tinggal pada ketika itu pada makhluk hanyalah khayal dan waham berjalan. Khayal mendadak hakikat, hakikat semua dia. Dan hapuslah sekalian, lenyap ya, dengan sebenarnya. Hapuslah sekalian asar. Ini pada apa? Muassil. Dia tenggelam pada yang memberi kesan, ya apa dia? Allah Ta'ala. Ya. Ini semua rasa dia dan zauq. Sebab perlu dia suluk riyadhah banyak supaya terbuka hijab. Allah Karim. Dan dilihatnya akan hakikat alam ini dengan sebenar-benar. Kau nampak apa hakikat tak ada dalam genggaman dia. Hanya adalah dilihat segala perbuatan yang di dalam alam. Dia nampak perbuatan zahir seperti umpama benang yang bergantung pada hawa, benang tergantung atas, ditiup oleh angin ke mana sahaja, tiada baginya perbuatan. Itulah kita kan ya, di mana Tuhan taksis itu dah berlaku. Tak pernah menyalahi taksis Allah Ta'ala. Tuhan nak jadi gini, jadi tempat lain, tak betul ya, itu maknanya. Allah walasi jalannya Tuhan dari Allah wal mujah ada, insyaAllah terbuka hijab. Demikian lagi kelihatan sekalian asma', mana nama-nama Allah Ta'ala yang dalam alam ini semuanya dilihat asma' Allah Ta'ala. Ya, semua nampak asma' nama dia. Dia Al-Qadir yang kuasa, dia yang menentu, ya. Dia Al-Mu'ti yang memberi, dia Al-Basit yang menghampar, dia Al-Qabid yang menarik balik. Semua dia, dan tak ada apa. Ya, semua yang terjemah kita perhati halus-halus memang semua adalah penterjemahan af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka karamkan baru dapat lazat ya. Allah. Dimana lagi kelihatan sekalian asma dalam asma, sifat dalam sifat dia,
wujudnya sekalian dalam wujud Allah Ta'ala, maka menyelam ia pada ketika itu dalam laut ahadiyah. Itu kalau pemati nak ambil mati nyelam laut dunia kan. Pasyariatun ko wa tariqatun kahfal summa hakikatun durun walah, mati di bawah laut dan selam air, yang selam nur. Sebab kata sini dia kena menyelam banyak nur. Ya Allah, dalam laut ahadiyah, mana ketunggalan Allah Ta'ala, dan tiadalah hampir diharap akan selamatnya daripada ombaknya ini. Sangatlah keras mabuk ini tadi, dengan sebab meminum ia akan khamar al-hakikat, arak hakikat yang ini. Ya. Kalau minum arak ni dia mabuk dengan makhluk, minum ni dia mabuk dengan Tuhan. Begitu. Mana nak mabuk dengan Tuhan, dengan Tuhan tenggelam karam begini. Maka menyelamlah ia ketika itu dalam laut ahadiyah, mana lautan ketunggalan Allah Ta'ala, yang diserupakan macam laut luas habis. Ya, bila dibuka ni memang pandangan arif bila luas dan ni makrifat dengan Tuhan, macam pesen Tuhan bukaan. Dan tiadalah hampir diharapkan selamatnya daripada ombak ini yang sangat keras mabuknya, dengan sebab minum akan khamar al-hakiki tadi. Masya Allah. Ya. Dan tiadalah hampir harap akan siuman kepada setengah, maknanya manggut, mana mabuk yang bersangatan. Ya. Dan khamar itu, ya, maka pada ketika itu hasillah pada yang tadi apa, maqamul fana billahi, fana daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lenyap yang lain. Ya, artinya binasa wujud pada wujud Allah Taala, dan masuklah ia di dalam khatar yang amat besar, belum lagi ia kamil. Atau khatar mana pun bahaya lintasan, atau pada bagi bisikan-bisikan yang merosakkan khatar-khatar. Allah, binasa wujud pada wujud Ta'ala, dan masuk ia dalam khatar yang amat besar, kerana belum lagi ia kamil, kerana belum lagi sempurna ia kepada maqamul baqa billah. Kalau sampai baqa baru dia clear dah ni. Sebelum baqa dia fana dulu. Allah. Dia memandang ia bukan itu dengan dikenalkan Allah Ta'ala padanya. Habis. Kemudian bermula maqam itu ialah menisbatkan akan wujud. Ya, dia tak tetap dia panggil hal, kalau tetap dia panggil maqam. Maka maqam itu ialah kita menisbatkan akan wujud segala akwan, wujudan segala makhluk alam ini, dengan memandang dan melihat akan keadaan mazhar wujud Allah Ta'ala. Dan itulah dua perkara. Akan datang dia akan bincang dua perkara, syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah. Kedekaran dalam lautan musyahadah, syuhud akan Ta'ala. Masya Allah, itulah nikmat yang paling besar yang disediakan oleh Ta'ala, muncak bagi orang yang riyadhah dan mujahadah, membersihkan kalbi dia. Ya, insyaAllah. Pernah pertamanya syuhudul kasrah bil wahdah wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Di mana jumpa semua? Kita maulid dengan khul. Ya Karim. Allah.